لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengurusi majlis yang berbahagia, pengurusi surau, hajatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat yang bersama dalam kuliah maghrib kita, seperti yang dijelaskan tadi oleh pengurusi majlis kita bahawa saya tak fikir rupa-rupanya ini adalah yang pertama sekali selepas cuti panjang. Jadi oleh itu memohon keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk tabarruk kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah akan memberikan kita rahmat, kasih sayang dan anugerahnya, diberikan kita keberkatan dan dijadikan menjadi ahli dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, bermula pada malam ini dan malam-malam berikutnya insya-Allah. Pernah ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu melihat dan ingin melihat taman-taman surga itu di masa hidup kamu, maka lihatlah di mana majlis-majlis ilmu dibicarakan, sama ada dalam bidang fiqh, Al-Quran, ibadah, muamalat, munakahat dan sebagainya. Yang tentunya makanya orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu seperti itu sama dengan orang yang duduk di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh yang demikian, yang pertama sekali saya maklumkan pada malam ini, tuan-tuan, dengan keagungan Allah, dengan merasa kita bangga bahawa kita telah dianugerahkan oleh Allah menjadi seorang Islam dan bernabikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak, ramai umat Nabi lain yang cemburu nak pindah Nabi. Nak pindah Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak layak lagi dah. Jadi oleh yang demikian kita syukuri itu. Kita raikan majlis ilmu bermula pada malam ini. Sebabnya menuntut ilmu itu bila kita sudah pandai solat, maka kamu sudah hatam, tak begitu. Tetapi tuntutlah ilmu itu seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan lahir sampai kita mati. Jangan berhenti. Sebabnya ada dua perkara yang ada pada manusia yang tak boleh dialahkan. Apa dia? Al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Ada dua sifat yang ada pada manusia yang mesti ada. Tak hari ini esok, tak esok lusa atau minggu depan. Apakah sifat itu? Disebut dengan sifat salah dan lupa. Kita tahu rukun 13 itu adalah memang muktamad. 13 rukun itu confident, kita yakin dah boleh buat. Bulan ini, bulan yang akan datang berubah satu, mungkin cedera satu rukun. Bulan yang akan berikutnya cedera lagi rukun yang kedua. Sedangkan kita masih tetap solat dan sembahyang. Mana-mana sembahyang yang tidak mengikut aturan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu mardudatul lam tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi oleh yang demikian, saya tak pandai untuk mengaji tinggi-tinggi di atas. Saya bagi tahu dengan arah semalam waktu call saya, kita nak coba daripada awal. Kita review semula. Kita ulang kaji kembali daripada asas tentang pengajian-pengajian yang pernah kita belajar waktu kecil dahulu. Tok Wan dah bagi tahu macam mana nak baca surah Al-Fatihah, nak baca tahiyat, baca Fatihah, baca doa kunut. Masih betulkah relevan tahiyat yang kita baca itu seperti yang Tok Wan ajarkan dahulu? Tuan-tuan, tanpa disedari, kadang-kadang banyak kecederaan yang terdapat di dalam
bacaan-bacaan, sama ada qauli, fi'li dan qalbi dan ibadah kita. Makanya insya-Allah malam ni pemanasan je untuk permulaan sahaja insya-Allah. Sekiranya diminta untuk kita teruskan untuk kuliah fiqh ibadah ataupun kelas fiqh ibadah kita insya-Allah pada malam yang sama seperti malam ini, insya-Allah kita akan mulakan pada minggu hadapan. Malam ni pemanasan je untuk permulaan. Saya sudah kali yang ketiga duduk dekat untuk bersama-sama dengan tuan-tuan di surau yang penuh dengan keberkatan ini insya-Allah. Nama saya Ustaz Zulfan Nasution bin Mahat, berbangsa bersuku Mandailing, berasal daripada Indonesia dan telah menetap di Malaysia hampir mencapai 27 tahun. Pernah dan berkelulusan daripada Fakulti Usuluddin At-Tarbiyah Pendidikan dari IAIN ataupun Universiti Islam daripada Sumatera Utara Indonesia. Pernah berkhidmat menjadi salah seorang pegawai dalam bidang dakwah dan R&D di Majelis Agama Islam Sabah ataupun Jabatan Dewan Agama Islam Negeri Sabah. Pindah dari Sabah ke Semenanjung sudah tahun 96. Berkhidmat menjadi seorang juru dakwah di Muslim Missionary di Singapura hampir 2 tahun lebih bersama Presiden Abu Bakar Maidin. Lepas itu balik ke Kuala Lumpur menjadi imam di Masjid UIA di Petaling Jaya selama 8 tahun. Pindah ke Sepang di Dengkil sampai sekarang. Dilantik juga jadi imam dekat Dengkil juga 8 tahun. Sekarang free, saya tak nak jadi imam lagi, tak takut, tak boleh tahan lagi lah. Saya beritahu saya nak rehat. Waktu pihak jabatan kata nak lantik, saya minta maaf, saya nak minta rehat dah. Dah 16 tahun saya jadi imam kat Selangor dah. So jadi sedikit perkongsian antara sedikit pembelajaran yang telah saya belajar. Selalu saya berkongsi di surau, di masjid, di dalam kawasan Dengkil, Putrajaya, Saib dan sekitarnya. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama-sama dengan tuan-tuan di surau ini. Insya-Allah sedikit perkongsian yang kita ada, saya tidak tahu lebih banyak tentang agama ini. Tetapi saya belajar yang asas, yang mula-mula sahaja. Jadi oleh yang demikian, saya suka untuk kita review, ulang-ulang kaji dan bincang lagi, ulang lagi. Seperti contohnya mengucap 2 kalimah syahadat. Kita akan semak semula bacaan 2 kalimah syahadat ini pada minggu-minggu hadapan. Sebanyak hari ini, belakangan ini, akhir-akhir ini ada 7 versi cara orang mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi oleh yang demikian, bagi seorang umat yang beragama Islam, yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bermazhabkan kepada mazhab Imam Syafi'i, maka kita adalah manusia yang paling kemas cara beribadahnya, sama ada di Makkahul Mukarramah, di Madinah atau di negara kita sendiri. Itu diakui. Itu diakui. Jadi oleh yang demikian, makanya insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karena apapun amalan yang kita lakukan, bila amalan itu kita buat menjadi satu rutin harian tetapi tidak mengikut lunas dan sunnah yang telah dituntut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut amal kita itu sia-sia. Takut amal kita itu sia-sia. Apa yang kita nak lihat? Di dalam sembahyang itu ada syaratnya, ada rukunnya. Di dalam sembahyang itu ada rukun qaulinya, ada rukun qalbinya, ada rukun fi'linya. Kita imbas satu. Salah satu di antara rukun sembahyang itu yang disebut selalu sangat mahir. Kalau ditanya berlari pun boleh hafal rukun yang 13 itu. Tetapi mampukah kita melakukan sembahyang itu seperti yang dituntut oleh syariat ataupun peraturan yang telah ditetapkan mengikat fiqh Islam? Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk memulai sahaja pada malam ini, sebelum kalau perlu nanti kita akan berikan nota-nota pada malam-malam ataupun pada hari-hari berikutnya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun yang 13 itu sebelum kita bincang, kalau saya sebut tadi kita nak untuk pemanasan ya, untuk malam.
Di antara rukun yang dipardukan dalam 13 itu salah satu adalah niat. Rasulullah menyabdakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau seorang itu puasa dengan niat puasanya adalah untuk puasa Ramadan esok, maka sahha salatuhu, sahha shaumuhu, sahlah puasanya. Daripada rukun yang pertama, bila dia menjaga pantang larang daripada puasa tersebut. Betul? Itu puasa. Tetapi fa'illam wa illa man lam yubayyitun niyata fala siyamalah. Di dalam hadis baginda Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim, orang-orang yang berpuasa Ramadan tapi dia tidak memalamkan niatnya ba'dal isya, selepas masuk waktu isya qabla al-fajr, dia tidak berniat di situ, fala siyamalah, puasanya tidak sah. Sebabnya dia adalah rukun. Itu contoh dia. Kepentingan itulah yang perlu kita pahami dalam solat. Solat, ketika kita sembahyang 5 waktu atau sunat yang lainnya, yang tentunya salah satu rukunnya adalah niat. Ma huwa niyat? Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat maghrib, fardhu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Atau makmuman lillahi ta'ala, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu disebut namanya lafaz niat. Apakah itu niatnya? Tidak. Itu baru lafaznya. Ma huwa niyat? Apa yang disebutkan dengan niat? Tuan-tuan dan puan-puan semua, yang ini kita nak review, ulang-ulang balik. Niat itu adalah satu bentuk bahasa hati yang tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai suara, tetapi mempunyai makna. Hadza huwa niyat. Bilakah berlakunya niat itu? Dia dimuqaranahkan, disertakan ketika kita qasad waktu mengangkat takbiratul ihram. Jangan dia terdahulu dan jangan kemudian. Ma huwa shalah? Salat itu adalah yang muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu salat. Salat itu bermula bukan daripada qomat pengantar, azan itu pengantar, qabaliyah itu pengantar, persiapan untuk. Jadi ma huwa salat yang muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu bermula ketika kita mulakan dengan takbir Allahu Akbar. Bermulakah solat? Iya. Lalu bila habis solat itu diakhiri dengan salam. Wa muhtatamatun bitaslim, akhiri dengan salam. Sepanjang itulah kita solat, sama ada 2 rakaat, 3 rakaat atau juga 4 rakaat. Lalu pada ketika itulah makanya ahli-ahli sufi menasihatkan di panjang sembahyang itu, nafikan, lupakan, isbatkan semua, tidak boleh ingat lagi, lupakan hal ehwal urusan yang menyangkut dunia, alam sekitar, harta, benda dunia, hanya ana wa anta ya Rabb. Nah, itu dia. Kita nak coba mengembalikan. Nanti kita akan lihat bincang dalam perbincangan berikutnya macam mana kita nak mengumpulkan, menggabungkan, menyatukan, patrikan ingatan kita hanya tu Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadi lalai lupa. Hebatnya iblis itu bila kita tengah sembahyang, saya tak pasti tapi saya begitu. Kadang-kadang waktu saya tengah sembahyang, peristiwa itu berlaku di Kota Kinabalu waktu saya masih berkhidmat lagi dengan jabatan. Peristiwa itu berlaku 14 tahun yang lalu. Tak pernah saya ingat, terlintas dalam hati saya, walaupun beberapa tahun atau tapi ketika waktu sembahyang, ketika Maliki Yaumiddin, nampak balik benda tu boleh berlaku. Saya tak tahu kalau tuan-tuan pernah begitu. Sama tak? Tak sama ya? Benda yang pelik, yang tak masuk akal, yang tak pernah kita, waktu sembahyang tu boleh ingat. Betul kan? Dan inilah di antara kehebatan iblis itu, nak mengeluarkan manusia itu daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya iblis ini adalah makhluk yang telah terkutuk, yang telah dulu ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud, semua sujud malaikat kecuali iblis. Aba wastakbar, dia tak nak, dia enggan, karena dia rasa dia besar, takabbur, hebat.
Waktu Allah tanya dia, ya iblis, ma mana'aka la tasjuda id amartuk. Iblis, sebenarnya awak tu, kau orang lain semua dah sujud dah, tapi waktu saya suruh awak, kenapa tak nak sujud? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ni kan Allah jadikan daripada api. Ini soal keturunan. Pasal keturunan. Saya ini keturunan api, dia tanah. Tak mungkin saya nak sujud kepada dia. Itu alasan dia, soal keturunan. Di dalam mencapai ketakwaan kepada Allah itu tidak dibahas. Sama ada kaya, miskin, pandai, tidak, hebat, tak hebat. Yang menentukan manusia itu qarib dan dekat kepada Allah hanya illa bit taqwa. Takwa. Apa takut? Takut. Takut dia bila Allah dah suruh kamu mesti solat, dia solat. Takut bila Allah dah suruh pakai tutup aurat, bila tak tutup aurat bermakna kamu melanggar hukum, dia takut berdosa, dia tutup. Ini orang-orang mukmin. Baik, jadi kalau begitu kita kembali kepada yang tadi. Ma huwan niyah? Apakah niat itu? Niat itu adalah satu ketetapan yang berlaku di dalam hati, yang tidak mempunyai huruf, tidak mempunyai suara, tetapi mempunyai makna. Mempunyai makna. Bilakah dia berlaku? Ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar, mulai daripada alif sampai ra. Ketika Rasulullah mengangkat takbir, disebutkan dalam hadis A, baru menyebutkan hamzah alif, maka sudah putus niatnya komplit. Dibagi rukhsah kepada umat, Allahu akbar, daripada alif sampai ke ra. Saya pernah waktu saya baca khutbah, saya pada beberapa sekitar 20 tahun yang lepas, saya orang paling kecil yang baca khutbah di Masjid Negeri Sabah. Satu kali lepas saya turun daripada mimbar, sebenarnya orang yang baca khutbah di Masjid Negeri ini orang-orang besar, yang doktor, profesor, yang ada nama, yang berjenama. Saya aja yang tak berjenama. Tapi suara saya agak lantang. Datuk Mufti kata Ustaz Zulfan kena baca khutbah. Satu hari selepas saya turun daripada mimbar, waktu sembahyang Jumaat, saya jadi kekok. Saya hanya baca khutbah, saya tidak jadi imam. Masa itu waktu sembahyang, Allahu akbar, kata si imam. Orang pun Allahu akbar. Ada seorang hamba Allah sebelah kiri saya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampailah imam sudah hampir kepada waladhdallin. Waktu imam sudah last yang terakhir, Allahu akbar. Saya tak sabar. Tadi saya tak sabar, habis salam je, belum habis lagi belum start baca doa, baru habis salam. Dia sebelah kiri saya. Pakcik, cerita orang Sabah ni, itu banyak baitu takbirnya. Saya cakap, ya nak banyak baitu, susah baitu, mau kasih masuk panjang baitu, kata dia. Mau kasih masuk apa? Saja aku sembahyang pada Jumat 2 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Saya baru sayang sekarang saja aku sembahyang pada Jumat 2 rakaat, sudah habis bar, katanya aku ulang balik. Saja aku sembahyang pada Jumat 2 rakaat mengikut imam, habis sudah akbar, sudah aku ulang balik. Banyak, iya banyak, memang banyak. Kenapa yang last tu boleh habis? Itu semua ada emergency call, katanya. Pasal imam dah nak lepas. Imam dah nak waladhdallin, yang last tu Allahu akbar, lepas juga kan? Itu emergency, katanya. Bukan yang itu. Berlaku alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mengganggu manusia di dalam konsep niat. Jangan nak masukkan dalam takbiratul ihram tadi, saja aku sembahyang pada maghrib 2 rakaat, 3 rakaat mengikut imam tunaikan Allah Ta'ala. Itu yang berubah-ubah. Makanya kita nak bincangkan sedikit malam ini, macam mana kesempurnaan syarat maksudnya mengucap takbiratul ihram. Yang kita nak bincang malam. Allahu akbar, katanya. Pasal dia baru mengikut imam. Dia nak masukkan yang itu. Dia nak masukkan yang itu aja. Allahu akbar.
pengeluaran macam-macam. Sedangkan di dalam konsep niat, jangan tadi, bila kita telah terlintas, niat itu satu lintasan. Bila terlintas, tuan-tuan, nak buat cepat niat itu, tolong pejamkan mata, balik rumah sekarang. Akak-akak sebelah-sebelah sana tu, tutup mata, pejamkan mata, balik rumah, terus masuk bilik. Cek itu bantal kat bilik itu warna pink atau kelabu. Boleh nampak tak dari sini? Jawabnya boleh. Boleh kan? Saya tengok, saya cek dengkil. Kat bilik saya, isteri saya pasang tadi bantal warna kelabu campur biru. Nampak dari sini. Itu pandangan mata hati, bukan mata kepala. Makanya kalau kita nak balik rumah sekarang, tengok sofa yang depan warna merah ataupun jingga. Tengok, oh merah. Nampak dari sini. Begitulah cepatnya niat itu. Satu lintasan yang begitu tajam, lebih laju daripada kilat. Allahu Akbar. Sudah sempurna di dalam kalimah Allahu Akbar itu. Aku sembahyang maghrib mengikut imam karena Allah Ta'ala. Sudah, jangan lagi saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Ya kan? Makanya Allahu Akbar rosak. Jadi niat itu adalah satu lintasan yang berlaku melalui hati, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, muqaranah, disertakan dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, untuk menyertakan bila kita telah terbayang. Kita tahu sembahyang maghrib berapa rakaat? 3. Kita sembahyang bukan sendiri tapi mengikut imam. Bila terlintas dalam hati kita mengatakan aku sembahyang maghrib mengikut imam karena Allah Ta'ala, sudah sahha salatuhu, sahlah sembahyang seseorang itu. Jadi kita tidak perlu persusahkan ibadah itu. Baik. Kemudian yang kedua, lepas niat, ini hanya sekedar untuk permulaan saja. Lepas niat kita ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada sebanyak 21 syarat. Ada 21 syarat sah takbiratul ihram yang kita dah bantai mengucap takbiratul ihram tu lebih daripada 40 tahun. Tolong cek masing-masing. Yang mana nombor berapa saya punya takbir? Mari kita cek. Okey. Yang pertama adalah mengangkat takbir di dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu, artinya sehat dan tidak uzur. Tak ada masalah. Di dalam keadaan menghadap kiblat, confirm. Yang ketiga, menyertakan niat pada bahagian daripada takbir seperti yang kita sebut tadi. Maknanya sertakan niat itu di dalam takbir. Yang keempat, masuk waktu solat bagi solat fardu. Ketika kita solat fardu yang 5 itu, mesti masuk dulu waktu baru boleh berniat. Bila kita masuk ataupun tinggal 30 saat lagi sebelum masuk waktu kerana nak cepat, ataupun kita tergesa-gesa, tinggal setengah minit je boleh Allahu Akbar, tidak sah. Mesti masuk waktu dulu. Jadi masuk waktu solat bagi solat fardu. Yang kelima, boleh mesti wajib dilafazkan dalam bahasa Arab. Tak boleh sebut Allah Maha Besar, bunyinya sedap juga. Tak boleh. Wajib dalam bahasa Arab. Kemudian apa lafaz dia? Lafazkanlah takbiratul ihram yang salah satu daripada rukun 13 tadi adalah dengan lafaz Allahu Akbar. Semua? Perhatikan Ustaz sebutkan kaf itu mati. Tak mau akbar, tak mau akbar, tak mau akbar, ringan. Coba kaf itu dalam bahasa Al-Quran ketika mati mesti angin keluar. Coba ka. Ada angin tak? Betul. Ada yang tak ada angin.
Akbar, Allahu Akbar, itu sudah salah. Macam mana saya nak cek bacaan kaf itu betul? Ada angin. Akbar, ka. Bila menyebutkan kaf itu mesti ada angin. Allahu Akbar. Coba. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada nombor berikutnya, nombor 7 adalah mendahulukan kalimah adalah mendahulukan lafaz Allah daripada akbar. Maksudnya tidak boleh akbar Allah, mesti Allahu Akbar, tak ada masalah. Okey. Tidak dipanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Di dalam bahasa nahwu disebut alif lam itu, alif kepada lam itu telah berubah menjadi hamzah istifham. Apakah Allah itu maha besar? Ragu pula dia Allah. Dia Allahu Akbar. Bila bacaannya seperti itu, maka itu telah mengubah lafaz yang sebenar, batal takbiratul ihramnya. Jangan lupa, salah satu daripada yang 13 itu cedera, batalat solatuhu, tak sah sembahyang kita. Nah, itu dia. Baik. Jangan lupa, ingat, jangan panjangkan alif kepada Allahu Akbar. Allahu Akbar, tak boleh. Okey. Yang terusnya, yang berikut, yang ke-9, tidak dipanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Tadi Allah, ini Allahu Akbar. Akbar. Lihat, ini salah satu di antara yang tidak betul, yang tidak salah. Kemudian daripada itu, tidak memanjangkan bunyi suara Allah lebih daripada 14 harakat. Ada satu kalimah spesial, istimewa, dengan alasan li ta'zim bagi para mufassirin dan ahli-ahli qiraat sabah, bahawa kalimah Allah itu boleh dipanjangkan tidak kurang daripada 2 harakat dan tidak boleh lebih daripada 14 harakat. Kenapa? Special case to Allah only. Di kalimah lain, Allahu Akbar. Yang salah, Allahu Akbar. Salah. Okey. Bisa ke? Baik, artinya nombor berapa tadi? Okey, nombor 10. Tidak memanjangkan bunyi suara ataupun memanjangkan lam jalalah kepada Allah itu lebih daripada 14 harakat dan tidak kurang daripada 2 harakat. Allahu Akbar itu pun tak betul. Allah 2 harakat, 2 gerak, 1 harakat. Macam mana nak cari 1 harakat? Kita coba daripada semua itu 2 kecuali ma yang terakhir. Semuanya itu 1. Kalau 2, ma mim mum ma semua itu 2 kecuali yang last. Jadi menggunakan kalimah Allah itu tidak Allah sekurang Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh, tapi kalau Allahu Akbar tak boleh. Jangan kurang daripada 2 harakat. Nah, nomor 11. Tidak ditambah huruf waw sebelum Allah. Wallah, sepatutnya kan Allahu Akbar. Dia buat Wallahu Akbar, bunyi cantik, tapi dia tambah waw. Waw itu kan harfu ataf. Nah, diatafkan ke mana Allah tu? Itu juga tidak boleh. Nomor 12. Tidak ditambah huruf ya
ataupun yaun nida sebelum Allah. Ini tak ada. Ya Allahu Akbar. Ini tak ada. Ini tak ada. Okay. Tapi dia kata dia masuk nombor 12. Tidak dipanjangkan bunyi ha pada Allah. Allahu Akbar. Panjang. Yang panjang tadi lam. Lam jalalah Allah. Allah, lamnya itu panjang. Jadi jangan Allahu Akbar. Jangan panjangkan ha kepada Allah itu. Allahu Akbar. Jangan panjangkan ha. Yang lamnya adalah, yang panjang adalah lam jalalahnya. Kemudian nombor 14. Tidak ditambah dengan bunyi wa antara Allah dan Akbar. Ini banyak. Dengan Allahu Akbar. Sudah tak. Waktu kita belajar dulu tak macam tu. Tapi karena terlalu lama dah pakai takbiratul ihram tu, tak pernah servis pun. Tak pernah servis. Bayangkan tuan-tuan, kita pakai takbiratul ihram tu dah berpuluh tahun dah. Pernahkah tuan-tuan kalau datang imam ustaz jemputan kita, guru-guru besar, Prof, coba dengar dulu, saya nak minta tasmih takbiratul ihram saya. Ada tak? Tak ada. Ada pun kadang-kadang Fatihah ada, betul tak? Tapi kalau nak tasmih takbiratul ihram tak ada orang minta tu. Padahal bila cedera kalimah itu akan menjadi rugi kita jadinya. Baik. Apa dia kata? Allahu Akbar. Saya pernah satu kali sembahyang di sebuah masjid, tapi saya tak sebut masjidnya. Di sebelah pantai. Waktu bawa anak-anak ke pantai, dalam perjalanan ke PD. Sembahyang maghrib masa itu. Saya jadi kekok. Waktu imam mengangkat takbiratul ihram, Allah. Saya sudah jadi ke belum? Dalam kepala saya. Sampai saya 2 kali mengangkat takbir. Minta maaf, saya tak malu nak bagi tahu ni. Jadi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah rupanya dah jadi dah. Itulah takbir. Itulah takbir. Jadi saya apa saya buat? Paksa saya takbir balik. Itu sembahyang. Kemudian saya pelajari, saya study, rupa-rupanya ketika imam mengangkat takbiratul ihram, waktu nak rukuk bersama Allah, sami Allah, Allah akbarnya tak nampak. Sedangkan ini adalah rukun. Rukun dilapaskan di dalam takbiratul ihram. Waktu mesti didengar oleh si makmum dan juga kita. Nanti kita akan tunjukkan ke sini. Takbiratul ihram itu lafaz yang mu'tamad, yang jazam, mesti harus lapaskan dengan betul daripada Allah sampai kepada akbarnya. Jangan Allah akbarnya hilang. Jadi pernah saya jadi kekok dalam umur setua ini. Tuan-tuan yang dikasihi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada nombor 15. Tidak dipanjangkan bunyi ba. Lihat. Jangan panjangkan bunyi ba. Allahu Akbar. Ini banyak. Allahu Akbar. Saya tanya jamaah saya waktu saya ajarkan di Masjid Dengkil, tunjuk tangan siapa yang ikut nomor 15. Ramai yang angkat tangan. Ini saya tak suruh lari. Bayangkan. Sebabnya orang beriman ini, bila kita dapat teguran, kita terima dengan setulus hati, itu akan membuahkan satu nikmat yang besar di dalam konsep ibadah untuk menaik tarafkan ibadah kita. Baik, lihat. Apa tadi? Tidak boleh dipanjangkan banyak. Allahu Akbar. Jangan panjangkan ba. 16. Tidak ditasydidkan ba. Dibuat bersabdu banyak. Allahu Akbar. Tengok tu. Allahu Akbar. Bersabdu banyak ini.
Ini biasanya kalau kami di Sabah ini berlaku kepada ramai. Minta maaf kalau ada orang Bajau sini. Orang-orang Bajau ini dia punya lidah agak agak keras. Allahu Akbar, agak susah nak lurus. Ditasdidkannya, disabdukannya, ba kepada akbar, sepatutnya akbar menjadi akbar, bersabdu ba. Baik. Nomor 17, tidak dipisahkan antara akbar dengan Allah. Allah Akbar, jangan pisahkan, bersambung dia. Allahu Akbar, jangan Allah Akbar, jangan pisahkan, bersambung antara Allah dengan akbar. 18 adalah memperdengarkan telinga kita sendiri ketika mengucapkan kalimah takbiratul ihram itu. Artinya, kalaupun kita tidak membaca secara jahar, tapi adalah secara sir, kita wajib dengar. Kita wajib dengar. Allahu Akbar. Kita dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dengar. Jangan. Saya 8 tahun imam di Masjid UIA di Petaling Jaya. Di sana manusia 1001 macam dan 1001 bangsa, 1001 suku yang sembahyang begini, yang begini, yang begini, macam-macam, yang bunyi, yang tak bunyi, semua saya jumpa. Semua saya jumpa. Tapi saya tak kisah awak nak jadi apa. Yang jelas kita istiqamah di dalam mazhab kita. Itu sudah cukup. Karena di sana adalah manusia antara bangsa. Baik, kembali kepada tadi itu adalah memperdengarkan. Kita wajib kita dengar. Ini bukan hanya takbiratul ihram baca Fatihah. Waktu baca Fatihah kita kena dengar. Wajib kita dengar apa yang kita baca ketika kita membaca rukun di dalam sembahyang. Baik, kemudian yang ke-19 adalah mengangkat takbir selepas takbiratul ihram bagi orang yang bermakmum. Artinya imam angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam mengangkat takbir, baru kita kemudian ikut. Jangan angkat bersama, takut kita terlepas dulu baru dia. Begitu imam kita selesai, Allahu Akbar, begitu dia baru Allahu Akbar, kita naik. Jangan angkat sama dengan imam. Ini adalah litambi, untuk lebih berjaga-jaga. Untuk lebih berjaga-jaga. Allahu Akbar. Okey, jadi apa dia tadi tu? Mengangkat takbiratul ihram itu dah bagi pastikan imam dahulu baru kita mengangkat takbiratul ihram. Yang ke-20, tidak menjadikan takbiratul ihram itu bersambung dengan takbir berikutnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya kan shortcut. Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Dia sama. Makom itu berbeza. Kedudukan takbiratul ihram itu adalah berada di makam yang tinggi. Sedangkan kedudukan doa iftitah Allahu Akbar kabira itu adalah bukan sunan muakkad tapi hanya sunan hayat. Takbir intikal antara ruku' i'tidal Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, berada di dalam level yang ketiga. Sebabnya dia bukan rukun juga dan bukan sunat muakkad, tetapi dia hanya sunat hayat. Nah, itu dia. Berbeza dia. Jadi tahap kedudukan itu akan kita bincangkan insya-Allah di dalam perbincangan kelas-kelas kita yang berikutnya. Kemudian nomor 21, tidak ditambah huwa antara Allah dan akbar. Allahu Akbar, ini banyak. Allahu Akbar, huwa, Allahu Akbar, itu juga tidak betul. Mari kita coba untuk kita lihat, kita review, kita mula kembali. Kita lihat lafaz takbiratul ihram. Kaji kita pada malam ini bunyinya adalah
Allahu Akbar. Semua. Allah, coba Allah. Hu tak boleh panjang. Cepat. Ak. Lihat, tak mau bunyinya aka atau tak mau, mesti ak. Bar. Bukan bar, tapi bar. Muncungkan mulut kita supaya matinya roh itu dalam keadaan tebal. Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat takbiratul ihram tadi, arahan disitulah kita meletakkan niat. Macam mana nak mendapatkan niat itu supaya selesa sembahyangnya? Saya tidak jadi kala kambut macam Pangeran Bagul yang Allahu Akbar. Penat sungguh. Saya pernah dalam satu majlis ilmu bersama Tan Sri Hasan Asari di Masjid Negeri di Salam. Nak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, katanya jangan susahkan diri, relax ya. Oh, tuan-tuan katanya, jangan sampai iyyaka na'budu wa itu sudah 3 ya katanya. Double sudah, berat sangat. Relax ya. Bendul kecil je. Iya, coba. Iya. Bila tak ada bendulnya, iya. Ada sabdunya, iya. Dah cukup dah. Jangan menyusahkan diri di dalam beribadah. Jadi kalau habis sembahyang, saya tanya Pakcik, ya nak, kenapa banyak sangat takbirnya? Allah, panjang baik tu nak dikasih masuk. Kau tahu tak nak? Saja aku sembahyang pada Jumat 2 rakaat ikut imam, tunaikanlah Ta'ala. Belum sampai kepada tunai, dah habis barda, aku ulang lagi. Yang last tu kenapa boleh selesai? Itu emergency punya call. Imam dah nak lepas dah, kata dia. Rupa-rupanya sampai kepada tahap inilah yang berlaku bila kita tidak belajar. Hanya dengan memadahkan apa yang ada dulu, itulah kita buat sekarang. Tanpa bertanya, tanpa meraihkan majelis ilmu, saya selalu mengingatkan, di dalam majelis ilmu ini, bila orang yang tak tahu memang dia belajar. Betul kan? Orang yang memang kurang tahu, dia akan confirm. Keraguan itu akan menjadi selesa. Bila orang yang tahu, dia akan buat balance, check, ulang kaji, nak pastikan okey tak okey. Saya pernah, waktu saya pernah takut sangat waktu dilantik jadi imam di Masjid Wain. Masjid Wain ni paling kecil ke sana pesara doktor, profesor, semua yang ada or semua. Jadi satu hari saya jumpa dengan seorang pesara, dia ahli dalam bidang qiraat. Prof, dengan saya baca, saya takut nak jadi imam ni. Terus. Okey, ahsan tah. Saya tak puas, takut lagi. Pergi yang satu lagi. Sampai 7 orang saya nak minta supaya dengar. Takut nanti bila saya membawa sembahyang itu menjadi cedera dan merusakkan orang ramai. Sebabnya al-imamu dhaminun fa in ahsana falahu wa lahum wa in asa'a fa alaihi wa la alaihim. Bila kita mengimamkan sembahyang, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu adalah menjadi penjamin. Bila dia melakukan sembahyang itu dengan betul mengikut syarat masyruut rukun yang betul, maka dia akan diberi pahala. Makmum semua akan tumpang dapat pahalanya. Wa in asa'a fa alaihi wa la alaihim. Lalu bila saya jadi imam, saya salah, saya buat, saya pimpin jamaah itu dengan cara yang salah, maka saya akan menjadi mendapat iqab, seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Makmum tidak. Nah, itu yang sakitnya itu. Itu dia. Jadi di sinilah kita, seperti yang saya sebut tadi, di dalam kelas kita ini saya minta supaya tolong kempen sebelah rumah dekat-dekat
Yuk kita hari Selasa malam Jumaat sembang-sembang dengan Ustaz Zulfan kat surau. Untuk sembang-sembang, ada yang seronok dah tu. Untuk bersembang-sembang insya-Allah dalam hari-hari raya di Selasa malam ni, supaya kita coba ulang-ulang semula. Ulang-ulang kaji. Lihat semua baik-baik. Sehingga dengan itu kita dapat, ya Allah, saya seronok. Kadang-kadang kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merasakan bahwa ada yang jangkut, ada yang janggal. Rupanya amal-amal yang kita lakukan itu ada yang tak betul, ada yang tak sempurna syarat rukunnya, ada yang tak berapa selesa. Maka keselesaan itu akan merasakan kita nikmatnya di dalam sembahyang. Tuan-tuan, orang yang merasakan nikmatnya sujud kepada Allah adalah orang yang telah melakukan nilai ataupun mengetahui nilai ibadah itu dengan secara sesungguhnya. Orang yang tidak merasakan sujud itu nikmat, maka sembahyangnya itu belum tentu sempurna di sisi Allah. Kalau saya tanya tuan-tuan, ruku, i'tidal, sujud, berdiri dan sebagainya waktu dalam sembahyang, manakah paling makom yang paling selesa? Ketika kita rasa betul-betul ta'abbud kepada Allah adalah waktu sujud itu. Sangat luar biasa. Ketika itu kita telah dakapkan dahi ini ke bumi. Tidak ada anggota yang paling mulia di dalam badan manusia ini kecuali inilah. Lalu Allah kata, lekatkan dahi itu ke bumi. Ucapkan dengan tasbih subhana rabbiyal a'la. Agungkan Allah. Kecilkan dirimu. Dan ingat bahawa sesungguhnya persembahan ini adalah satu keperluan untuk Allah. Hati kita itu akan merasakan bahawa ya Allah, nikmat sujud itu akan terasa. Tetapi bila mana kita sembahyang tanpa merasakan erti, manfaat, nilai, maka kita akan merasakan sia-sia. Jadi oleh yang demikian, yang pertama sekali tadi, betulkan niat kita, ulang-ulang kaji, pilih takbiratul ihram yang betul seperti yang kita perkatakan tadi. Barangkali inilah sekedar permulaan untuk malam ini. InsyaAllah sekiranya kita sambung pada minggu hadapan. Tolong bagi tahu, mudah-mudahan supaya saya rasa kalau lebih ramai lagi yang datang, insyaAllah saya datang lagi. InsyaAllah. Dan insyaAllah. Sebabnya saya sekarang ni pada akhir ini saya selalu di mana-mana saya ceramah, saya menasihat, tolong bagi tahu kepada umat Islam. Umat Islam sekarang telah dicabar oleh semua anasir-anasir barat dan juga anasir-anasir iblis, supaya umat Islam ini meninggalkan masjid dan surau mereka. Ini adalah merupakan kerja-kerja mereka. Sebabnya bila umat Islam tidak sujud lagi, tidak berjamaah lagi, tidak satu tangan lagi untuk menuju Allah, maka kekuatan kita akan lenyap daripada bumi ini. Kuasa barat dan Zionis akan melanda, menghancurkan kekuatan yang ada pada kita pada hari ini. Oleh yang demikian, kempen-kempen usahakan bahawa ini bukan untuk pilihan raya tahu. Kempen untuk mengimarahkan surau kita, nawaitu kita lillahi ta'ala. Raikan masjid ini, raikan surau ini, kerana rumah ini adalah wakil anak daripada rumah Allah. Raikan majlis ilmu, kerana majlis ilmu itu adalah taman sorga. Raikan diri kita untuk lebih meningkatkan lagi apa yang kita nak cari kepada arah memperbaiki, meningkatkan mutu amalan harian kita pada masa dan hari yang akan datang insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anta rabbuna wa anta ta'lamu ma fina. Nas'aluka Allahumma an tuyassir lana ya Allah fi ta'limi dinikal karim wal Qur'anil 'azim. Anta Allahu rabbuna la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.